Baik, kembali. Bila dihina Rasulullah demikian, maksudnya ini seolah-olah melengkapkan edisi penderitaan Nabi. Kenapa melengkapkan? Cuba tuan-tuan bayang. Rasulullah bersedih atas kematian anak kesayangan Al-Qasim. Anak kita meninggal, lepas tu mari orang hina pula, caci pula kita. Apa perasaan? Anak baru meninggal, lepas tu mari orang caci, hina kita, menambahkan duka cita Nabi. Sebab itulah ulama-ulama menyebut luka yang tertusuk oleh senjata lebih ringan daripada luka yang tertusuk oleh perkataan manusia. Kita kena tembak, pang, tak mati. Kita kena tikam dengan pedang, tak mati. Tapi bila pergi hospital, waktu dia pun nak cucuk, ustaz, tahan sikit, kita boleh tahan tak? Oh tak apa misi, saya tahan. Nak keluar sikit ni, tak apa, saya tahan. Kita boleh tahan. Tapi kesakitan hak orang kata ni, bengong lah, sebut nama binatang lah, contohlah kan, kalau selalu duduk merapu anjing lah, BI lah, hang ni macam ni, hang macam ni, sakit hati tak? Payah nak tahan nak ni berbanding nak kena tembak tadi, tak apa, saya sabar sekejap, nak bius ni, nak cucuk ni, go on lah. Tapi hak ni orang yang ada kekuatan dan kesabaran je, hak mampu tanggung. Jadi seolah-olah melengkapkan penderitaan Nabi, anak meninggal, orang mari pula dengan satu definisi yang begitu mengaibkan. Sebab kita tahulah di sisi orang Arab ni kalau dengar isteri dia baru beranak, orang mari khabarkan anak tu perempuan, lagu mana muka dia? Bukan beranak tu mati anak dia, hidup, tapi laki ke perempuan? Perempuan. Muka dia punya merah, malu depan sahabat-sahabat, yang mana orang mari khabarkan kamu dapat anak perempuan, malu ni. Dan kita tak perlu cerita panjang lah pasal kes menguburkan anak hidup-hidup ni kan. Bahkan Allah sebut dalam Quran surah At-Takwir tu, iza syamsu kuwirat tu kan, ayat 9 tu, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, maka akan dipertanyakan mengenai anak-anak perempuan yang mereka kuburkan hidup-hidup, atas dosa apakah mereka dibunuh. Nak cakap benda tu benar-benar berlaku di kalangan orang-orang Arab, dan cukup mengaibkan bagi orang Arab, dia tak ada keturunan anak laki-laki. Tapi kita sebenarnya ada anak ke tak ada anak bukan penentu bahagia atau sukses hidup kita. Memang orang akan anggap tak ada anak ni hidup tak lengkap, tapi dia bukan menentukan bahagia atau sukses. Ke orang tak ada anak tak masuk syurga? Berat lah hang. Orang ada anak saja masuk syurga, hang tak ada anak masuk neraka. Letih lagu tu. Maksudnya benda tu bukan sukses atau bahagia hidup. Dan kalau kita dapat anak berderet perempuan sekalipun, dalam Islam tak ada apa-apa. Bukan kata satu penghinaan, oh hang ni teruk ni, belah hang ni, seorang anak laki-laki pun tak dapat, menang bini ni macam ni. Selalu orang kampung biasa kan, menang bini ni semua anak perempuan ni. Bahkan istilah menang bini pun, walaupun anak lelaki, orang masih guna menang bini. Satu menang bini ni kalau semua anak perempuan, tak ada anak laki-laki, orang akan kata oh menang bini ni sebab banyak perempuan. Tiba-tiba anak laki saja-saja pun masih ada istilah menang bini. Pasal apa? Tengok muka anak-anak tu, satu pun tak menolong kita. Tengok hak ni mata bini hang ni, hak ni muka bini hang, tu menang bini lagu ni. Walaupun anak laki-laki dah tu pun orang kata menang bini lagi. Tu istilah-istilah. Baik, kembali kepada persoalan. Kau habis dah? Ada lagi? 5 minit. Kena cepat ni. Siapa As bin Wa'il ni? As bin Wa'il tu bapa sahabat besar Nabi. Anak dia sahabat besar Nabi, sahabat yang membuka kota Mesir. As bin Wa'il tu bapa kepada Amru bin Al-As. Sahabat besar kan, Amru bin Al-As. Tu bapa Amru lah tu, Al-As bin Wa'il. Tapi bila Allah balas balik penghinaan ni, inna syani'aka huwal abtar, Allah nak habaq yang sebenarnya orang yang tuduh kamu al-abtar, dialah abtar, dialah yang terpisah, dialah terpotong.
Tapi kalau kita ambil definisi asal, orang yang tak ada keturunan. Sedangkan As bin Wa'il, anak dia tu Amru bin Al-As ada keturunan. Lepas tu anak pada Amru sahabat besar, Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi di mana putusnya keturunan As bin Wa'il dalam konteks kalau Allah nak balas balik perkataan tu atas penghinaan dia pada Nabi? Baik. Di sinilah pentingnya kita banyak membaca. Akhirnya pasti kita akan temui jawapan. Yang sebenarnya Allah nak menukar version. Allah nak tukar version kalimah al-abtar yang sebelum ni jadi definisi dalam arak jahiliyah. Kalau binatang yang terputus ekor. Kalau orang yang terputus keturunan belah anak laki-laki, Allah guna al-abtar di sini nak tukar version dengan version baru. Al-abtar bermaksud seseorang, tak kira dia laki-laki, tak kira dia perempuan, yang terpotong, yang terpisah daripada sebarang bentuk kebaikan dalam hidup dia. Bahasa yang mudah dan ringkas, orang yang tak ada kebaikan dalam hidup dia, terpisah diri dia daripada kebaikan, terpisah diri dia daripada rahmat Allah. Boleh faham lah? Konteks tu Allah nak tukar version yang difahami sebelum ni kepada version ni. Jadi bila masuk kepada version ni, benarlah As bin Wa'il terputus daripada kebaikan kerana dia tergolong daripada individu yang lawan Nabi, yang menghalang dakwah Nabi, yang akhirnya juga mati dalam keadaan kafir. Okey, boleh faham tu? Sebab kalau kita lihat ayat Quran, kita akan jadi nampak pelik. Kadang-kadang persoalan yang diberi dijawab dengan jawapan yang bukan soalan tanya. Contoh Baqarah 189. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Apa dia hilal? Anak bulan. Soalan dia, mereka tanya kamu tentang anak bulan, patut jawab lagu mana? Contoh orang tanya kita, apa dia anak bulan ni? Kita nak jawab lagu mana? Kita nak jawab lagu mana bila dia tanya, apa dia anak bulan ni? Anak bulan ni gini, terbit macam ni. Tapi apa jawapan Al-Quran? Ayat seterusnya, Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah, Al-ahillah tu ialah waktu-waktu bagi manusia dan musim haji. Nampak tak masuk tu tak? Apa dia anak bulan? Anak bulan ialah waktu-waktu bagi manusia dan musim haji. Orang tanya anak bulan, tapi jawapan tu dia keluar lebih detail dan global melebihi apa yang ditanya. Merujuk anak bulan ataupun bulan ini dijadikan tanggal bagi manusia. Contoh bulan Muharram ada apa, bulan Rejab ada apa, bulan ni ada apa. Termasuk Allah sebut yang langsung tak tanya. Musim haji, bulan jangan keluar Zulkifli dah. Zulqa'edah ke Zulhijjah ke. Jangan Zulkifli dah. Baik. Maksudnya Allah nak habaq, walaupun orang tanya pasal anak bulan, tapi Allah jawab lebih daripada tu. Bukan sekadar anak bulan, tapi menceritakan bahawa tanggal-tanggal bulan ni adalah kiraan-kiraan tertentu bagi umat manusia, termasuklah pengiraan musim haji. Ni kita banyak bentuk-bentuk yang minta lain, jawab bukan kita jawab lain, kita jawab lebih daripada patut. Kita jawab lebih daripada patut. Yang ni banyak dah kita bicarakan sebelum ni. Macam Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa waktu di Bukit Tursina kan, Allah tanya, apakah yang berada di tangan kanan kamu tu tak? Apa yang berada di tangan kanan kamu? Waktu tu Nabi Musa duk pegang apa? Tongkat. Jawapan patut simple je. Kalau orang tanya, apa benda kat tangan kanan hang tu? Tongkat aku. Cukup. Tapi apa jawapan Nabi Musa? Tongkat aku. Tongkat ni aku gunakan untuk menompang tubuh aku ketika berjalan. Tongkat ni aku guna nak redah daun-daun kayu untuk bagi makanan kepada gembala aku. Tongkat ni tu, tongkat ni. Dia bukan setakat sebut tongkat aku, dia cerita pula kegunaan tongkat dia yang Allah tak tanya pun.
Allah tanya, apa dia dekat tangan kanan kamu? Sifat manusia. Dia akan cerita lebih daripada yang ditanya. Kita lagi-lagilah tu Nabi Allah Musa alaihissalam. Dalam ilmu psikologi begitulah biasanya sentimen manusia. Macam selalu kita bagi contoh kan, orang tanya tak? Orang tanya apa? Ustaz, jam baru ke? Orang tanya, Ustaz, jam baru ke? Patut jawapan macam mana? Pendek dan ringkas. Ya, baru beli. Habis. Orang tanya jam baru ke? Tapi kita kata, ya, jam baru. Oh, hang bukan tak tahu jenama jam ni, Casio, memang cukup terkenal di persada antarabangsa. Hang tahu tak harga dia berapa? Kalau tak ada $1,000 tak boleh beli. Bukan dolar Amerika, dolar Singapura. Tak boleh beli. Kalau menyelam 300 meter tak pecah cermin, tak tercabut jarum. Kalau kena batu tak pecah, tergores tepi dinding, kita ceritalah habis setengah jam cerita saja. Soalan asalnya, jam baru ke Ustaz? Tu je. Tapi kita punya cerita tu macam-macam, tapi cerita tu lebih jam juga kita, tapi lebih global, lebih detail. Kadang-kadang macam orang tahan kedai kopi tak? Oh Ustaz, singgah dulu. Mai dari mana? Bila orang tanya mai dari mana tu, patut ringkas dari mana? Dari masjid kita kata. Dari masjid. Patut habis lah. Dari masjid. Oh, hang tahu tak kat masjid? Dia start tu. Dari masjid, betul hang tahu tak kat masjid tadi pompeng-pompeng abang Din dah ni. Orang tanya satu je. Sifat manusia yang suka bercerita lebih daripada sepatutnya. Okey, boleh faham tak tu? Boleh faham ke tak ni? Bila boleh faham, boleh berhenti ya.